Hi guys, Assalamualaikum. Ini merupakan aku punya top 10 movies untuk tahun 2022 dan personally ini adalah pilihan aku. Ini adalah pilihan peribadi Hadi Abdul Hamid. So mungkinlah kalau korang mungkin akan ada pendapat ataupun ada pilihan filem yang tersendiri. Ini antara yang aku pilih dan aku rasakan antara yang macam mungkin boleh direkomend kepada korang kalau korang mencari apakah filem yang terbaik, apakah filem yang bagus untuk tahun 2022. So ini senarai 10 filem pilihan aku untuk 2022. Filem yang ke-10 adalah filem Mencuri Raden Saleh. Ini tak payah cakap lah, memang ramailah kebanyakan kawan-kawan aku pun meletakkan filem ni dalam senarai top 10 diorang. Sebuah filem heist, filem heist Gen Z dari Indonesia yang sekarang boleh ditonton di Netflix. Dan filem ni merupakan satu filem yang aku rasakan mind blown dan membuatkan aku rasa macam come out of nowhere, very surprised bila aku tonton filem ni. Sebab aku tak expect apa-apa melalui filem ni, tapi bila aku menonton filem ni aku rasakan wow, memang gila. Memang best gila lah dengan macam mana pengarah dia Angga Dwi Masa Songkor ni berjaya mendevelopkan sebuah cerita heist tu dengan menggunakan pelakon-pelakon remaja dan dengan ada Agni Nihak pula, one of aku punya favourite actress Indonesia, which is very cool. Korang try layan cerita ni dekat Netflix. Dia 2 jam lebih, tapi kau tak terasa 2 jam lebih tu. Memang recommended. And then filem yang ke-9 merupakan filem Shin Ultraman. Okay, ini memang a bit unpopular opinion sebab based on apa yang aku nampak lah melalui reviewer, kebanyakannya kurang berkenan dengan Shin Ultraman ni sebab mungkinlah diorang filem ni tak mengena diorang punya cita rasa. Sebab Shin Ultraman ni dia agak orang kata something yang unik sebenarnya, something yang filem sci-fi atau filem tentang kaiju. Kita pun tahu Ultraman, watak Ultraman tu, franchise Ultraman tu macam mana, tapi dia tak menggunakan franchise Ultraman yang kita kenal, yang kita dah pernah tengok sebelum ni di dalam filem ni. Dalam filem ni dia totally reimagine balik backstory Ultraman, sejarah Ultraman, dan yang paling aku suka sekali dia punya nilai estetik dekat dalam filem ni, yang bila mana dia nak tunjukkan karakter CGI monster tu macam ala-ala klasik kaiju punya filem, punya siri, dan Hideaki Anno sebagai penulis skrip untuk filem ni betul-betul aku rasakan memang bijak lah. Dan dia pun pernah buat filem Evangelion, Evangelion. So dia macam ada gunakan sikit ciri-ciri Evangelion tu dekat dalam filem ni, which is aku rasa bila aku tengok filem ni kat wayang, aku terasa macam terpanggil balik ke childhood aku. So ini antara filem yang aku recommend. Cuma aku tak pasti filem ni boleh tonton kat mana, korang boleh try carilah. And then filem yang ke-8 merupakan filem The Banshees of Inisherin. Okay, filem ni adalah filem yang paling latest aku tengok untuk tahun 2022. Aku tonton di Disney Plus Hotstar, korang boleh tonton di Disney Plus Hotstar. Filem dia a bit slow, tapi dia taklah slow yang macam mengantukkan ke apa ke. Dia cerita dia a bit dark sikit. Yang ini dia memang tak terlalu fun, walaupun sebenarnya konsep yang dia sampaikan tu adalah genre black comedy, dark comedy. Cerita dia very simple. Pasal 2 orang watak utama ni yang dilakukan oleh Brendan Gleeson dengan juga Colin Farrell. Dia cerita dia pasal bila satu watak ni dah tak nak berkawan dah dengan kawan baik dia ni. Itu je cerita dia. Dan dia berpanjangan sampailah ke penghujung filem macam mana macam kawan ni tak berhati, kenapa kau tak nak kawan aku kan. Dia sampai kawan dia pun cakap, kalau kau jumpa aku lagi aku akan potong jari aku lah apalah. It's very macam sangat macam kebudak-budakan dia orang punya konflik tu. Tapi cara dia menunjukkan konflik tu sangat deep sebab dia bukan hanya semata-mata sebab tak nak berkawan ke apa ke, dia nak menunjukkan macam mana sisi seorang artis ni, macam mana kalau dia orang depression dan macam mana dia orang merasakan macam kehidupan dia orang tu tak bermakna kalau bergaul dengan orang-orang tertentu yang tidak memajukan diri dia orang. So it's a very good story, it's very good film Banshees of Inisherin daripada Martin McDonagh yang pernah membuat filem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri yang sama juga buat dia dengan filem ni. So tonton di Disney Plus Hotstar filem ni. Filem yang ke-7 berjudul Ngeri-Ngeri Sedap
atau kalau boleh tonton dekat Netflix, kalau kat Netflix tajuk dia Missing Home. Filem ni dia mengetengahkan kaum Batak di Indonesia dan yang beragama Kristian. Kalau perasan macam daripada poster ni nampak diorang macam very typical Indonesian family ke apa kan, tapi diorang beragama Kristian dan nak menunjukkan macam mana dua orang parents ni, mak bapak ni, anak-anak lelaki diorang yang 3 orang dah lama tak balik kampung. So dia nak panggil lah anak-anak diorang ni balik kampung. So diorang fikirkan cara macam mana nak bagi anak-anak diorang ni balik. Diorang buat cerita kononnya diorang nak bercerai. So dekat dalam kaum Batak punya tradisi ni penceraian diharamkan, tidak dibenarkan penceraian tu. So anak-anak diorang ni lah pun baliklah rumah untuk pujuk mak bapak diorang supaya berbaik-baik. Padahal diorang berpura-pura je. But the conflict tu berterusan sampailah ke penghujung filem, bila last-last perceraian yang diorang bermain-mainkan tu rupa-rupanya macam hampir nak jadi betul. Aku paling suka cerita ni specifically pasal dia punya cinematography yang cantik, shot-shot kamera yang cantik dengan lontaran-lontaran dialog yang memang agak mencengkam jiwa. Bila sampai kat scene yang kat hujung-hujung filem tu, memang orang kata apa, ada sedikit menyayat hati lah sampai boleh menitiskan air mata. Padahal cerita dia cerita komedi. Dia dah sampai cerita komedi. So bila dia sampai ke komedi, dekat hujung tu dia sampai ke babak-babak yang menyedihkan tu, memang betul-betul menangkap lah. So filem ni aku recommend di tempat ketujuh, filem ngeri-ngeri sedap yang boleh ditonton di Netflix. Untuk filem yang ke-6 berjudul The Northman, yang ni pun antara yang baru aku tonton juga, walaupun dah lama ditayangkan di Pawagam, tapi sayangnya dia tak ditayangkan di Pawagam Malaysia atau atas apa reason. Macam tiba-tiba je aku macam memang sebenarnya aku tunggu, lepas tu aku lupa pasal filem ni. Suddenly bila aku buka HBO Go, filem ni keluar kat situ. So aku rasa macam okey, korang boleh tonton filem ni dekat HBO Go. Dan The Northman ni, apa yang menarik perhatian aku adalah ia didirect oleh Robert Eggers. Yang sebelum ni pernah direct filem The Witch dan juga filem The Lighthouse. Robert Eggers ni kalau perasan, cara dia punya direction tu, dia banyak menggunakan shot-shot yang macam memang sangat cantik. Setiap shot dia tu ibarat korang boleh buat wallpaper lah. Memang nice gila. Dan filem The Northman ni dia sebuah Norse saga, dan Norse saga ni dia merupakan inspirasi, bukan inspirasi, dia menjadi inspirasi untuk sebuah karya William Shakespeare berjudul Hamlet. So Hamlet tu berdasarkan filem ini. Dan dia punya watak utama dia pun, nama dia adalah Hamlet dekat Iceland, daripada Iceland. So cerita dia pasal, it's a very typical revenge story. Pasal bila mana bapak dia kena bunuh dengan uncle dia untuk mendapatkan tahta. Lepas tu dia lari, waktu kecil dia lari, dia pergi dia tanam dia punya dendam untuk jumpa balik dengan orang yang bunuh bapak dia supaya dia dapat balas dendam. So it's very simple. Tapi yang membuatkan dia cantik tu adalah cara penceritaan dia, macam mana dia menggunakan Nordic punya culture, Nordic punya tradition, dan juga ditunjukkan juga ada scene-scene macam subjek tentang kehidupan dan juga kematian di dalam Viking, di dalam Nordic punya culture ni. So dekat ujung ada tunjuk watak Valkyrie pun ada muncul, dan tunjuk bila mana satu watak ni nak pergi ke Valhalla lah apalah. It's very cool movies. Memang kalau kau cuma ni agak ganas dan agak bloody, so memang tak sesuai untuk yang 18 tahun bawah punya. The Northman korang boleh tengok di HBO Go. Untuk filem yang kelima, filem Top Gun Maverick, lakonan Tom Cruise, The Last Action Hero. So untuk filem ni aku rasa tak payahlah aku nak katakan, sebab secara generalnya pun memang ramai yang minat filem Top Gun Maverick ni. Secara generalnya pun memang ramai yang meletakkan Top Gun Maverick sebagai filem top 10, dan Top Gun Maverick juga akan dapat banyak lagi pencalonan untuk Best Picture. So ini adalah sebuah filem yang aku rasakan sangat klasik dia punya approach. Dia tak perlu nak bermain dengan woke agenda ke SJW ke apa benda ke. Just tunjukkan macam mana heterosexual man yang menjadi hero dekat dalam ni, dengan dia punya aksi-aksi pilot dia, aksi-aksi jet fighting dia, yang memang kalau korang tengok kat wayang tu memang dia punya feel lain macam gila. Ini adalah filem yang bukan setakat jalan ceritanya simple, tapi dia mempunyai satu nilai sinematik yang sangat tinggi, yang aku rasakan korang kena tonton di IMAX dekat panggung wayang. Aku rasa dia akan release dekat Malaysia nanti dalam IMAX, tapi untuk sekarang
korang boleh tonton di HBO Go dalam bulan Januari ini. Dia belum keluar lagi, tapi dalam bulan Januari ini dia akan keluar di HBO Go. Okay, untuk filem yang keempat berjudul Spit Gravy on Rice. Ini adalah filem lokal, satu-satunya filem lokal yang aku rasakan macam memang patut dimasukkan di dalam senarai top 10. Bukan sebab filem ni mempunyai nilai komersial yang tinggi ke apa ke. Bagi aku filem ni balance antara dia punya nilai komersial dengan nilai art yang cuba disampaikan. Tapi benda utama yang membuatkan aku rasa macam kenapa filem ni terletak di tempat keempat adalah kerana isu yang disampaikan tu sangat-sangat timeless isu. Bayangkan filem ni sepatutnya ditayangkan pada tahun 2013, tapi disebabkan ada benda-benda sensitif yang tak dilepaskan oleh LPF, jadi filem ni diperam sampailah pada tahun 2022 baru ditayangkan di Pawagam. Kemudian filem ni memenangi anugerah filem terbaik di FFM pada tahun 2022 yang aku rasakan kan memang sangat-sangat deserving. Sangat-sangat deserving. Bayangkan walaupun filem ni dah 10 tahun diperam, 10 tahun dulunya, so korang boleh tampak dalam filem ni ada diorang gunakan handphone yang diorang gunakan bukan smartphone apa semua kan. Tapi still aku rasakan filem ni lebih tinggi dia punya nilai dia berbanding filem-filem yang kebanyakannya, filem-filem lokal yang kebanyakannya ditayangkan pada tahun 2022. So itu yang aku katakan, filem ni sangat timeless. Dia banyak, dia punya jalan cerita pun very simple pasal kekeluargaan, macam mana seorang bapa ni yang dilakonkan oleh Rahim Razali. Dia nak panggil anak-anak dia pulang ke rumah untuk dinner bersama-sama sebab dalam tak jumpa. Itu je. Tapi apa dia punya selling point, apa dia punya twist dia? Sebenarnya bapa ni dia terjumpa dengan malaikat maut. Dia dah nak meninggal. So itulah reason dia kenapa dia panggil anak-anak dia ni untuk pulang ke rumah. So nak tahu anak-anak diorang ni sempat ke tak sempat untuk balik ke rumah jumpa bapa dia, korang kena tengok filem ni yang sedang ditayangkan di Netflix, Spit Gravy on Rice, atau dalam bahasa Melayu dia Ke Mana Tumpahnya Kuah. Okay. Filem yang ketiga berjudul RRR. Aku rasa ni tak payah sebut lah, ini memang antara filem memang kegemaran ramai juga. Ramai yang juga meletakkan filem ini dalam top 5 even top 10. So ini memang satu filem yang orang kata sangat-sangat epic. Kalau kau nak kata, kalau kau nak describe dia perkataan awesome tu sebagai sebuah filem, inilah dia, filem dia. Very sangat awesome. Memang kalau kau tengok, even tengok dekat skrin yang kecil ke, tengok skrin yang besar ke apa ke, kau akan dapat satu feeling yang sama, perasaan yang membuat bila melihat dua karakter Tamil ni, filem India, filem Tamil ni yang cuba untuk memberontak melawan pihak British dekat India. Itu je cerita dia, tapi cara dia menyampaikan cerita tu dengan dia punya action, dengan dia punya lagu-lagu, dengan dia punya koreograf, dengan of course, come on, dia punya level Avengers Assemble dekat hujung tu. Kau kena tengok lah waktu scene bila dia pergi serang orang-orang British tu. Memang cerita ni tak salah kalau tak letak kat top 5 dalam 2022. One of the best film tahun 2022. Korang boleh tengok filem RRR ni dekat Netflix. Okay. Filem kedua adalah filem Everything Everywhere All at Once, lakonan Michelle Yeoh dan juga Ke Huy Quan dan Jamie Lee Curtis. Filem ni antara filem yang terawal aku tonton pada tahun 2022, dan waktu aku tonton filem tu je aku dah kata this is my best film of 2022. Period. Memang filem ni confirm akan tercalon dekat Oscar, confirm akan tercalon dekat Golden Globes. Dan dalam waktu yang sama pula, dalam tahun yang sama, filem ni yang menunjukkan konsep multiverse keluar juga dalam waktu Doctor Strange in the Multiverse of Madness pun keluar menyampaikan konsep multiverse juga. Tapi aku lagi suka konsep multiverse yang ditunjukkan dekat dalam Everything Everywhere All at Once ni kerana dia punya multiverse yang ditunjukkan tu sangat endless possibility, sangat endless, sangat memang infinity. Memang infinite, memang gila. The Daniels yang mengarahkan filem ni memang korang memang gila, korang memang genius. Aku tak tahu macam mana diorang boleh sampai, diorang boleh fikir untuk buat filem macam ni. The concept is very simple, pasal mak dengan anak je hubungan diorang, tapi melanggaui sampai ke dunia-dunia yang berbeza, dunia-dunia multiverse yang berbeza. Dan boleh tengok watak Michelle Yeoh ni, dia berlakon dengan macam-macam jenis watak. Ada dia jadi macam heroin filem, ada dia jadi penyanyi opera, lepas tu ada juga dia jadi kung fu master, ada dia jadi perempuan yang ada tangan hotdog, tangan sausage. So it's very unique, memang kelakar,
memang memang sangat-sangat menyayat hati juga, dan sampaikan korang rasa sedih bila kau tengok ada universe diorang jadi batu je, dan si batu tu ala-ala National Geographic, tapi korang boleh rasa sedih juga scene tu. So memang nice lah, memang one of the best filem in 2022. Dan filem pertama yang menjadi pilihan aku untuk tahun 2022 adalah filem Avatar The Way of Water. Walaupun tadi aku katakan Everything Everywhere All at Once akan menjadi filem yang paling best bagi aku untuk tahun 2022, tapi dekat penghujung tahun 2022, bulan Disember, bila keluarnya filem Avatar Way of Water ni, ternyata aku rasa okay, fine, filem ni kalahkanlah Everything Everywhere. Walaupun dua-dua tu different, tapi reason kenapa aku pilih Avatar, sebab Avatar ni ada sedikit personal attachment dengan aku. So adalah reason kenapa aku memilih Avatar ni. Dan filem Avatar yang pertama tahun 2009 memang antara filem favourite aku juga. So bila dia keluar Avatar The Way of Water, ramai yang kata macam filem ni sama je dengan filem Avatar yang first, cuma bezanya dia dekat underwater lah apa semua kan. But for me, aku rasa tak penting, benda-benda tak penting, sama ke ataupun jalan cerita dia simple ke apa ke, bagi aku tak penting. Yang penting is how this film make me feel. Tu je. The point utama, reason utama kita pergi tengok wayang untuk apa? Untuk rasa terhibur kan, untuk rasa macam happy bila kau pergi panggung. Lately aku pergi panggung, aku rasa tak happy dengan filem-filem yang ditayangkan ke apa ke. Tapi bila aku pergi tengok filem Avatar ni, aku rasa macam wow, inilah apa yang sepatutnya sebuah filem lakukan kepada penonton, memberi satu perasaan yang sangat warm feeling, sangat nostalgic. Dan of course the main reason kenapa Avatar ni adalah best film untuk tahun 2022 is because the dedication yang diberikan oleh James Cameron terhadap visual effect dalam filem ni. Bila kau tengok waktu diorang menyelam masuk ke dalam dunia adalah underwater Pandora tu, kau rasakan sangat-sangat immersive, kau rasakan memang sangat-sangat menyayukan. Dan dia punya ending dia pun ada babak-babak yang boleh membuat kau menangis. Aku rasa macam oh gila lah, kau memang genius lah James Cameron. Memang aku rasa Avatar ni memang another level lah. It's a very very different kind of cinematic experience yang aku experience di panggung wayang. So yes, Avatar The Way of Water sekarang masih lagi ditayangkan di Pawagam. Pergi tonton dekat IMAX 3D, dan aku rasa aku akan tonton filem ni lagi. So that's it, aku punya top 10 movies pilihan aku untuk tahun 2022. Jadi apa komen korang? Mungkin korang ada filem yang sama macam apa yang aku senaraikan tadi, ataupun mungkin korang ada filem korang sendiri yang korang nak recommend sebagai top 10 pada korang. So korang boleh tinggalkan komen di bawah senarai filem-filem top 10 2022 pilihan korang. Ini adalah pilihan peribadi aku. Harap korang enjoy, dan harap korang boleh pada siapa-siapa yang belum tonton lagi filem-filem yang aku senaraikan ni, pergi tonton dan korang nilaikan sendiri, dan korang mungkin boleh cari reason kenapa aku senaraikan filem-filem ni sebagai top 10 tahun 2022. Alright,